Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Pada hari ini saya suka untuk mengajak pelajar untuk sama-sama kita melihat rahsia menulis bahagian pendahuluan cemerlang. Baiklah, seperti mana siri 1 dan siri 2 penulisan karangan kertas 1 yang telah saya videokan sebelum ini, formula yang sering saya sebut-sebut ialah formula menulis pendahuluan. Formulanya ialah Radput, R-A-T-P-U-T. R-A ialah ayat rangsangan, T ialah tema, ayat tema, P ayat peribahasa. Jika kita tidak mampu menulis peribahasa, kita boleh juga menuliskan analogi. U umpama yang merujuk pada contoh tingkah laku atau contoh berbentuk maklumat. Dan T ialah ayat tugasan yang biasanya kita akhirkan dengan oleh itu. Kita lihat ayat pertama dalam bahagian pendahuluan. Ayat rangsangan. Mungkin ramai dalam kalangan pelajar tertanya-tanya, dari mana agaknya kita memperoleh ayat rangsangan? Buat pengetahuan pelajar, kita boleh memindahkan semula ayat rangsangan yang ada pada soalan kepada ayat rangsangan pertama yang kita tuliskan pada bahagian pendahuluan. Soalan contoh. Keluarga bahagia merupakan keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, jelaskan ciri-ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman anda. Bahagian kedua soalan kita panggil tugasan. Terdapat 3 teknik menulis ayat rangsangan. Teknik yang pertama, kita menyalin daripada soalan. Teknik yang kedua, kita menghafal ayat-ayat rangsangan yang tertentu yang kita peroleh daripada laman web atau daripada buku-buku. Dan teknik yang ketiga, kita mencipta ayat rangsangan yang baru. Kita lihat teknik yang pertama, iaitu menyalin daripada soalan. Seperti mana yang saya katakan di awal tadi, bahagian pertama soalan dikenali sebagai rangsangan. Maka kita tukarkan ayat rangsangan pada soalan, kita pindahkan menjadi ayat pertama bahagian pendahuluan kita. Tambahkan frasa, dasawarsa ini keluarga bahagia iaitu keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain, kerap menjadi bualan masyarakat. Teknik kedua menulis ayat rangsangan ialah menghafal ayat-ayat rangsangan yang tertentu. Contoh ayat rangsangan yang popular yang biasanya dihafal oleh pelajar. Yang pertama, dalam mendepani era modernisasi, dunia menyaksikan kemajuan negara-negara di dunia bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Negara yang semakin pesat membangun bertepatan dengan peribahasa, timbul sama hanyut, tenggelam sama basah seiringan negara maju yang lain. Kedua,
Dasar wasak ini sama ada kita sedar atau tidak, kita dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin megah di pesada dunia. Namun sebaliknya, keluarga bahagia iaitu keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain sering diabaikan. Jadi ayat yang kedua kita sesuaikan dengan ayat rangsangan yang terdapat dalam soalan. Teknik ketiga, kita cipta ayat rangsangan yang baharu. Kita boleh mencipta ayat rangsangan yang baharu daripada puisi, iaitu pantun atau sajak, hadis, kata-kata tokoh, ayat Al-Quran, peribahasa dan lirik lagu. Pertama, pantun. Masak lemak dengan kelapa dikait pula oleh sangkera. Sayangi ibu, sayangi bapa, hidup bahagia, aman sejahtera. Pantun di atas amat signifikan dengan konsep keluarga bahagia yang menjadi idaman setiap insan di atas muka bumi ini. Sajak. Keluarga punca sejahtera, di mana cinta berbunga bahagia, di mana berbahagia berbuah setia dan takwa. Sajak nukilan Awang Apandi bin Haji Ali bertajuk Keluarga amat sinonim dengan keluarga bahagia yang menjadi mauduk perbincangan pada hari ini. Ketiga, hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdul Harits berbunyi, antara tanda kebahagiaan seseorang ialah rumah yang luas, jiran yang soleh dan kenderaan tunggangan yang elok. Maka jelaslah bahawa kewujudan rumah tangga yang bahagia merupakan tuntutan dalam Islam. Keempat, kata-kata tokoh. Seorang penyair Inggeris bernama Joseph Addison pernah berkata bahawa rasa cinta dalam sesebuah keluarga adalah anugerah hidup yang luar biasa. Hal ini bertepatan dengan konsep keluarga bahagia, iaitu keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain yang menjadi fokus perbincangan pada hari ini. Kelima, petikan ayat Al-Quran. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadilah kami imam ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Petikan surah Al-Furqan ayat 74 bertepatan dengan tuntutan mencari kehidupan yang sejahtera dalam konteks keluarga bahagia. Keenam, peribahasa. Keluarga bahagia ialah keluarga yang penyayang, bertolak ansur dan sering menyantuni antara satu sama lain. Hal ini sinonim dengan peribahasa Melayu, bagai pisang masak separuh. Keenam, lirik lagu. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa terseksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Lirik lagu nasyid bertajuk Keluarga Bahagia, nyanyian kumpulan saujana, amat sinonim dengan keluarga bahagia. Ayat kedua ialah ayat tema. Untuk membina ayat tema, pastikan kita meletakkan kata kunci pada tema. Contoh, telefon bimbit. Kata kunci bagi telefon bimbit ialah alat. Telefon bimbit ialah alat yang digunakan untuk menghantar suara, mesej, gambar dan boleh digunakan untuk bermain permainan video.
Mungkin untuk tema semangat kejiranan, jiran. Jiran ialah orang, maka kita pegang pada kata kunci orang. Jiran ialah orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah kita. Dan kita tambah lagi 2-3 ayat bagi menambah ayat tema kita. Pastikan kata kunci tema berbentuk khusus, bukan berbentuk umum. Contoh, telefon bimbit ialah gadget, atau telefon bimbit ialah perkara yang memudahkan kita. Maka kata kunci bagi tema yang anda nyatakan, yang anda tulis, seolah-olah umum, bukan berbentuk khusus. Ini menjadi satu masalah. Dan yang ketiga, binalah 2 atau 3 ayat tema. Contoh ayat tema untuk soalan pada hari ini, tema keluarga. Keluarga merupakan sebuah unit sosial yang terdiri daripada ayah, ibu, anak-anak, datuk dan nenek yang tinggal serumah. Keluarga bermula dengan ikatan perkahwinan dan diperkukuh dengan kesabaran, keimanan dan musyawarah. Keharmonian rumah tangga akan membuahkan kebahagiaan apabila isi rumah tenang, aman dan gembira. Jadi ada 3 ayat tema. Kita beralih pada ayat yang ketiga dalam bahagian pendahuluan peribahasa. Kita boleh menyisipkan peribahasa Melayu pada bahagian pendahuluan. Ada banyak cara menuliskan peribahasa, namun ada 2 cara yang popular yang biasanya dilakukan oleh pelajar SPM dalam memasukkan peribahasa dalam penulisan. Contoh ayat peribahasa. Cara pertama, biasa pelajar akan tulis, hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, seikat bak sirih, serumpun bak serai. Atau cara yang kedua, mereka suka meletakkan situasi. Contoh, keluarga yang bahagia bertepatan dengan peribahasa, seikat bak sirih, serumpun bak serai. Situasi masyarakat yang menyedari kepentingan keluarga yang sakinah bertepatan dengan cogan kata keluarga bahagia, hidup ceria. Tidak ramai pelajar yang mampu menguasai atau menghafal peribahasa yang bertepatan dengan tema yang ditanyakan. Mereka boleh menuliskan analogi. Analogi ialah kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan ciri persamaan. Analogi bukan peribahasa. Analogi yang dibina biasanya merujuk pada yang pertama, persamaan sifat dengan binatang, kedua, persamaan sifat dengan unsur alam. Contoh ayat analogi, orang yang hidup dalam keluarga yang bahagia dianalogikan seperti hidup di dalam syurga. Orang yang memiliki keluarga yang bahagia dianalogikan seperti memiliki separuh isi dunia. Jadi analogi bukan peribahasa. Ayat keempat, umpama atau contoh. Contoh yang boleh dimasukkan berbentuk yang pertama maklumat dan kedua berbentuk tingkah laku. Contoh berbentuk tingkah laku. Sebagai contoh, keluarga yang bahagia tidak bertelingkah, meninggikan suara sesama ahli keluarga dan sering bertoleransi dengan anggota keluarga yang lain. Sebagai contoh, keluarga yang bahagia sentiasa bekerjasama melakukan tugasan di rumah seperti mengemas rumah, mencuci pinggan dan menyapu
sampah. Contoh berbentuk maklumat. Contoh berbentuk maklumat lebih baik berbanding dengan contoh berbentuk tingkah laku. Kerana inilah yang sebenarnya dikehendaki calon membaca dan mampu berfikir, mampu menterjemahkan apa-apa yang dibaca dalam bentuk tulisan. Data kajian penduduk dan keluarga Malaysia mendapati 58.9% ibu dan 57.9% bapa di negara kita menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak di rumah. Mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Ng Yen Yen menyatakan bahawa punca utama keluarga tidak bahagia di negara kita ialah kurangnya persefahaman antara suami dengan isteri. Ayat kelima, iaitu ayat tugasan. Ayat tugasan boleh dikesan pada bahagian kedua soalan, bahagian B. Ayat tugasan boleh kita tulis dalam bentuk ayat penyata atau ayat tanya atau kedua-duanya sekali. Di awal tadi kita telah melihat soalan, ada ayat rangsangan dan ayat tugasan. Bahagian kedua ialah ayat tugasan. Maka kita ambil bahagian kedua soalan menjadi ayat tugasan dalam bahagian pendahuluan kita. Oleh itu, ciri-ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman saya akan dijelaskan. Atau contoh ayat tugasan berbentuk ayat tanya. Soalnya, apakah ciri-ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman saya? Jadi akhirnya saya tunjukkan anda perenggan lengkap yang saya ambil daripada awal perbincangan kita tadi untuk dijadikan sebuah perenggan pendahuluan. Perenggan pendahuluan tema keluarga bahagia. Keluarga punca sejahtera, di mana cinta berbunga bahagia, di mana berbahagia berbuah setia dan takwa. Sajak nukilan Awang Apandi bin Haji Ali bertajuk Keluarga amat sinonim dengan keluarga bahagia yang menjadi mauduk perbincangan pada hari ini. Keluarga merupakan sebuah unit sosial yang terdiri daripada ayah, ibu, anak-anak, datuk dan nenek yang tinggal serumah. Keluarga bermula dengan ikatan perkahwinan dan diperkukuh dengan kesabaran, keimanan dan musyawarah. Keharmonian rumah tangga akan membuahkan kebahagiaan apabila isi rumah tenang, aman dan gembira. Situasi masyarakat yang menyedari kepentingan keluarga yang sakinah bertepatan dengan cogan kata keluarga bahagia hidup ceria. Orang yang memiliki keluarga yang bahagia dianalogikan seperti memiliki separuh isi dunia. Data kajian penduduk dan keluarga Malaysia mendapati 58.9% ibu dan 57.9% bapa di negara kita menerapkan nilai murni dalam diri anak-anak di rumah. Oleh itu, ciri-ciri keluarga bahagia yang menjadi idaman saya akan dijelaskan. Jadi saya mengharapkan agar pelajar dapat melihat dan mempunyai pandangan yang jelas setelah saya menerangkan berkait panduan menulis pendahuluan cemerlang. Moga-moga pelajar yang mendengar perkongsian saya dapat menulis pendahuluan yang cemerlang. Moga anda kesemuanya berjaya dalam peperiksaan SPM nanti. Sekian, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.